Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera. Jom kita sambung bahagian ketiga, iaitu soalan 9 hingga 11, bahagian B, bahagian C. Alright, soalan nombor 9. Pemain rugby A berlari dengan laju 9 meter per saat mengejar pasukan lawan R, yang ni saya highlight warna hijau, R yang berlari dengan laju 5.5 meter per saat pada arah yang sama. Okey, so kita boleh consider, kalau kita tengok rajah ni lah, pada sudut pandang kita nampak ke kiri kan, dua-dua. Kalau dari segi player mungkin ke kanan atau ke depan. So kita boleh consider both velocities, kedua-dua hal lajunya mempunyai sign yang sama lah. Kita boleh consider dua-dua positif atau dua-dua negatif. I mean 9 dengan 5.5 ni lah, kerana berada pada arah yang sama. Alright, baca lagi. Sebaik sahaja pemain A berpaut pada R, kedua-duanya bergerak dengan laju sepunya. Ni pun one of the important information, bergerak dengan laju sepunya. V bermaksud pelanggaran yang sedang berlaku adalah pelanggaran tidak kenyal, inelastic collision, pelanggaran tidak kenyal, pelanggaran tak kenyal. So bila pelanggaran tak kenyal, kedua-dua objek selepas pelanggaran mempunyai laju sepunya, bergerak sekali, laju sama. Okay, jisim pemain A jisimnya 85, jisim pemain R warna hijau adalah 98 kg. Okey, kita tengok apa kehendak soalan. Soalan pertama, apakah yang dimaksudkan dengan 5.5 meter per saat? So kita boleh tengok dekat sini ada dua bahagian pada penyataan 5.5 meter per saat ni, iaitu 5.5 meter. Kemudian satu lagi information adalah per saat. Okey, kita buat macam ni. Per saat bermaksud in 1 second, dalam 1 saat. Per saat maksudnya dalam 1 saat. Okey, 5.5 meter ni apa? 5.5 meter itu apa? Okey, so 5.5 meter ni adalah displacement atau sesaran. Displacement. So it is actually the displacement over 1 second. So the object is moving. Okay, objek sedang bergerak 5.5 meter. Okay, displacement atau sesaran objek adalah 5.5 meter dalam 1 saat. Itu maksud dia. Okay, ayat penuh ni adalah displacement okay, over 1 second dalam masa 1 saat is 5.5 meter. Okay, sesaran dalam masa 1 saat adalah 5.5 meter. Baik, terus soalan seterusnya, B1, hitung laju sepunya V. Cari nilai V. V ni apa? Laju sepunya. Okay, seperti kita saya maklumkan tadi, kita dah establish bahawa pelanggaran ni pelanggaran tidak kenyal ataupun tak kenyal, inelastic. So inelastic punya formula lah, kita pakai M1 U1 tambah M2 U2 sama dengan M1 tambah M2 kurungan darab dengan V. Kenapa M1 tambah M2 sebelah kanan ni? Kerana selepas pelanggaran, kedua-dua objek bergerak dengan laju sepunya. So bila dua-dua bergerak sekali, jisim kita satukan. Dia melekatkan R dengan A ni, pemain ni bergerak sekali. Jadi kita satukan jisimnya, kemudian darab dengan laju sepunya V ni. Okay, so kerja seterusnya gantian nilai. So 98 darab dengan lajunya 5.5 kurungan tutup kurungan M2
85. Satu lagi rugby player tu, darab dengan hal lajunya 9. Kemudian kita tambahkan 98 dengan 85. Sekejap saya tengok masuk tak dalam frame. Okey, masuk. Selamat. Okey, darabkan dengan V. So the rest is mathematics. Apa yang awak perlu cari adalah nilai bagi V. So untuk ringkaskan awak boleh buat satu-satu ni. Tak perlulah saya tunjuk everything. Nanti panjang sangat videonya. So kalau pengiraan awak betul, you'll end up with the final answer 7.126 meter per saat. Okay, nilainya positif. Kita establish tadi velocity kita kedua-duanya positif. So bergerak ke kiri lah bergerak ke kiri ataupun bergerak dengan arah yang sama dengan hal laju awal. Macam tu. Alright, selesai. Hitung perubahan momentum, change of momentum. Okay, momentum adalah jisim darab hal laju. Ingat tak formula momentum? Momentum sama dengan product of mass and its velocity. Kalau nak cari perubahan momentum, bermaksud kena cari momentum akhir dulu, tolak dengan momentum awal. Okey, ataupun kita nak simplekan, kita factorize, M keluar, jadilah dia V tolak U. So untuk pemain R, perubahan momentumnya, okay, R dia punya, pemain R punya jisim. Kita tengok pemain R punya jisim. R 98. Okay, R dia. Okay, R jisimnya 98. Kemudian hal laju akhir R adalah sama yang kita dapat tadi, 7.126. Ambil mana? Ni, sini. Inilah hal laju akhir dia. Okey, hal laju awal untuk R adalah 5.5. Okey, tekan kalkulator baik-baik, cermat-cermat, dapatlah 159.348 Newton pula dah, bukan Newton. Perubahan momentum, unit dia kg ms negatif 1. Okay, kira pula untuk pemain A. Pemain A jisimnya 85. Sekejap Alhamdulillah. Alright. Soal laju akhirnya masih sama, 7126. Tolak dengan hal laju awal pemain A adalah 9. Baik, jawapan akhir negatif 159.29 kg ms negatif 1. Right, macam tu So kira satu-satu lah, satu per satu. Dan jangan lupa unit bagi perubahan momentum. Kalaupun awak tak ingat unit dia tu, kita boleh tengok dari formula. Formula kita kan bermula dengan jisim, hasil darab jisim kg, dan this V tolak U ni dua-duanya adalah hal laju. Hal laju adalah ms negatif 1. So darab kan, kg ms negatif 1. Alright. C, pemain berjisim besar, satu poin dia, jisim besar dengan ketinggian yang rendah, maksudnya pendek mempunyai kelebihan dalam sukan rugby. Nyatakan kenapa. Okey, so jisim besar ini secara ringkas jisim besar bermaksud mempunyai, apabila jisim besar mempunyai inersia yang besar. Inersia yang besar bermaksud it takes longer time, mengambil masa yang lebih lama to be stopped.
Mengambil masa yang lama untuk diberhentikan. So kalau dia bawa bola tu dengan certain momentum, the opponent akan experience difficulty untuk stop dia, because it takes longer time to be stopped. So dalam exam kita tak boleh pakai dah perkataan seperti hard to stop. Okay, hard tu tidak termasuk dalam physical quantity, jadi kita pakai option yang lebih sesuai, iaitu longer time to be stopped. Okay, mengambil masa yang lebih lama untuk diberhentikan. So mana dia punya physical quantity dia? Longer time. Okay, mengambil masa yang lebih lama untuk berhenti atau diberhentikan. Next, yang kedua adalah dari segi ketinggian. Ketinggian rendah maksud mempunyai pusat graviti yang lebih rendah. Low center of gravity. So apa kelebihan? Maka kelebihannya adalah high stability. High stability, mempunyai kestabilan yang tinggi. Alright, next. Bola sepak Amerika merupakan sukan yang melibatkan sentuhan fizikal yang boleh menyebabkan kecederaan. Menunjukkan beberapa pemain dalam satu perlawanan. Okey, ni American football. American football dia lain. Dia lebih robust daripada rugby. Sebab tu dia punya apa dipanggil, equipment lebih banyak ciri-ciri keselamatan. So awak diberikan 4 pilihan protective equipment set dia. So J punya set ke bawah ni, lepas tu K punya set dan ke bawah ni, sampailah kepada M. Awak tak boleh pilih sekejap-sekejap ambil yang ni, lepas tu pergi sini, lepas tu pergi sini balik, pergi sini balik. Tak boleh. So you need to choose in a set, dalam satu bentuk set lah ke bawah. Kalau awak decide untuk pilih M, maka your answer should be in the M sahaja ni. Semua yang M punya ciri sahaja. Macam tu. Alright. So sekali pandang, sebelum tu kita tengok dulu kehendak soalan, aim of the question. Soalan kata terangkan kesesuaian aspek supaya kecederaan yang dialami dapat diminimumkan. Kecederaan diminimumkan. Okey, tentukan yang sesuai, berikan sebab. So yang ni kena buat dalam table. Okey, macam biasalah kan, essay dalam table lah. So I will not construct the table. Saya akan cerita dia punya answer lah kan, dia punya flow. Table mungkin takes longer time untuk saya explain lah. So most likely awak akan pilih yang paling selamat, which is yang pertama dari segi bahagian dalam topi keselamatan. Adakah kita nak lapik dia dengan foam, plastik foam, atau shock absorbing foam, atau juga polystyrene foam. Polystyrene terus. Okay, ni shock absorbing foam ada dua tempat lah. Okay, maybe kita nampak dekat sini the best is shock absorbing foam lah. Bukan foam biasa, bukan plastik, bukan polystyrene. Polystyrene boleh pecah. Plastik dia lebih keras kan. So tak sesuai. So maybe shock absorbing foam from K&L. Alright, tengok yang kedua. Ini kita nak shortlist dulu kan. Yang kedua dari segi kasut. Takkan nak pakai kasut yang macam Nike Pegasus ni kan. Macam kasut tak ada start kasut jogging. So terang-terang kat situ kita nampak kasut berpaku lebih sesuai. Okay. And then untuk pelindung badan, kita akan pakai penuh shoulder pad, full shoulder pad, dan juga bahagian bawah seluar juga yang ada padding, ada thigh and knee pad, bahagian paha dan juga lutut. Bahagian tu yang banyak terima impact kan. So yang situ. So we are going to choose L. Kita akan pilih L sebagai jawapan akhir kita. So how about the reasoning? So untuk bahagian dalam topi, ini topi shock absorbing foam, kenapa kita nak
pakai shock absorbing foam? Because to increase time of impact, memanjangkan masa sentuhan. Okey, ni kita ambil dari konsep impulsive force. Dalam impulsive force punya formula, mv minus mu bahagi dengan t. So t down here is the impact time. Apabila impact time dipanjangkan, masa sentuhan dipanjangkan, impulsive force, daya impuls akan berkurang. So apabila berlakunya pelanggaran, daya impuls yang kurang tu akan mengurangkan risiko kecederaan kepada bahagian kepala. Sebab ni helmet kan, mengurangkan kecederaan pada bahagian kepala. Okay, yang tu reason dia. Yang kedua, kenapa nak pakai kasut yang ada stud? Kasut yang ada stud akan improve gripness. Improve gripness ataupun grip. Cengkaman di mana? Cengkaman pada tanah. Tak adalah dia terplek. Bila dia kena tackle sikit, kaki dia terseliur kan, kaki dia terlajak, terseliur lah, terplek on. So bila membuat tackling dalam keadaan cengkaman pada tanah yang baik, maka kurang risiko kecederaan. Bukan tak berlaku, kurang. Tu kehendak soalan lah. Alright, so dua lagi tu pun sama. Kenapa nak pakai shoulder pad yang penuh? Tak pakai shoulder pad yang biasa saja, full sekali dengan bahagian abdomen. So ini pun sama, to increase the time of impact. Tak apa ke cikgu ulang benda yang sama dekat atas? Tak apa, boleh ulang. Maximum 2 kali increase the time of impact. Okay, 2 dah awak pakai increase the time of impact kan. So bawah pun kita nampak macam tak ada dah reason lain ni. Cuma kita lanjutkan apa kesan increase time of impact. So to decrease the impulsive force. Impulsive. Daya impuls. Okay, untuk mengurangkan daya impuls. Okay, so semua yang saya bagi tadi ni, semua akan bagi awak 8 markah. Pertama, tengok ya, sebab saya tak buat table kan, jadi saya cerita sikit lah. Shock absorbing 1 markah. Lepas tu increase the time of impact 2 markah. Kemudian markah ketiga start. Kemudian improve gripness 4. Kemudian full shoulder pad dan increase time of impact 6 markah. Kemudian thigh and knee pad, kemudian reasonnya to decrease the impulsive force 8. Cuba tengok soalan 10 markah, mana lagi 2? Jangan lupa pilih I choose L 1 markah. Kemudian bagi balik reason, because it have shock absorbing foam, it have shoe with studs, full shoulder pad and thigh and knee pad. Itu saja. Tolong bagi balik dia punya ciri, tanpa perlu awak senaraikan reasonnya. Awak pun tahu kan, cuma saya nak revise balik teknik je, teknik menjawab. Okay, dalam table saya tak buat table sebab saya nak jimat masa. Alright, moving on to the next question, which is number 10. Rajah menunjukkan perintah peka cahaya LDR disambungkan pada satu litar untuk menghidupkan LED secara automatik. Alright, kita tengok dulu apa soalan bagi dalam penyataan ni. LED akan menyala apabila beza keupayaan merentasi LDR mencapai atau melebihi 1 volt. So this information are very crucial, sangat penting kita sampaikan, kita kena tulis
Beza keupayaan adalah V yang merentasi LDR. So LDR sama dengan 1 volt. Itu maklumat dia yang perlu kita take note, supaya nanti kalau ada pengiraan ke apa, yang perlu, yang sesuai, kita akan pick up balik information ni. Right, so those are diagrams. Ni automatic switch kan. Automatic switch ni gunanya untuk menyalakan LED ni. Okay, menyalakan LED. Bila LED ni menyala? Depends kepada orientation di sebelah sini. Okay, kita pakai potential divider untuk menyalakan LED. Kita tak pakai switch yang common switch, switch yang biasa tu. Kita pakai automatic switch. Alright, jom kita cuba tengok soalan dia. Apa soalan nak tanya ni? Merujuk kepada Raja, nyatakan fungsi transistor. Transistor boleh jadi current ataupun electric current amplifier, ataupun boleh juga sebagai automatic switch. Boleh juga bertindak sebagai switch automatik. Okey. Kedua, adakah LED itu menyala pada waktu malam? Okey, yang ni bagi siapa yang tak kuasai lagi, boleh tengok ada video saya dalam playlist yang saya cerita pasal automatic switch. Okey, jadi saya ringkaskan sahaja. Okey, semoga boleh catch up lah. Alright. So macam ni. So pertama kena tahu dulu apa sifat LDR. Apa sifat LDR? Ataupun LDR tu apa? LDR adalah Light Dependent Resistor. LDR stands for Light Dependent Resistor. Pertamanya kena faham dulu LDR ni sebenarnya perintang. Suatu perintang kan. Ni macam ni awak tengok. Ni perintang kan. Okay, so this is fixed resistor. Perintang tetap. Maksudnya nilai perintangan dia tak boleh berubah sampai bila-bila, memang 10,000 ohm. So apa beza dia? LDR adalah satu perintang yang nilai rintangannya bergantung kepada keamatan cahaya. Light dependent, bergantung. Okay, perintang peka cahaya. Perintang, betul lah, perintang peka cahaya kan. Betul ya? Bahasa Melayu. Betul. Perintang peka cahaya. So rintangannya berubah-ubah mengikut keamatan cahaya. Macam mana berubah dia tu? Tu cara awak monolog. Rintangan LDR boleh berubah. Okey, boleh berubah mengikut keamatan cahaya. Jadi dalam keadaan cerah, rintangannya akan drops. Dalam keadaan gelap, rintangannya akan meningkat. Okey, ni basic LDR. LDR ni apa? Perintang yang rintangannya bergantung kepada keamatan cahaya. Kalau rintangannya kalau dalam keadaan yang cerah, bukan siang cerah. Cerah rintangannya drops. Kalau dalam keadaan gelap, rintangannya bertambah. Okey, kita terus fokus pada soalan. Soalan kata pada waktu malam. Siang tak semestinya cerah, tapi malam confirm gelap lah kan. Okay, so kita consider bahawa situasinya adalah ini. Situasinya is in a dark situation where the resistance of the LDR, rintangan LDR akan meningkat. Saya pun tulis sebelah LDR sini, rintangan meningkat. Okay, apabila rintangan meningkat, pelajar-pelajar kena ingat rintangan meningkat. This is the first point. Rintangan meningkat. Nombor 2, apabila rintangan LDR meningkat, maka voltan LDR juga akan meningkat. The voltage or potential difference across LDR also going to be increased. Sini penting. So when the voltage here increase, voltage tu apa? Atau V tu apa? V tu adalah satu jenis tenaga.
satu jenis tenaga. Voltage tu tenaga, tak lebih daripada tenaga. Tenaga ni pergi mana? Tenaga ni diberikan kepada elektron. It is the energy given to electron. Ini jangan masuk dalam jawapan awak tau. Ini untuk fahamkan awak dulu. So voltage ni apa? Voltage ni tenaga. Tenaga ni pergi kat siapa? Pergi dekat elektron. Pergi dekat elektron. Elektron bila dapat tenaga, memang tak duduk diam lah cerita dia. Elektron akan mengalir. Dah dapat tenaga, baru boleh mengalir. Kalau elektron tak dapat tenaga, maka elektron tak boleh mengalir. Bila elektron mengalir, dapat apa? Pelajar, dapat arus. Elektron boleh mengalir, maka wujudlah satu arus di tapak. Namanya arus tapak. So IB exist. IB akan wujud. Okey, elektron kalau dia mengalir, maka wujudlah arus. Cuma arah bertentangan dengan elektron. Apa berlaku sebaliknya? Kalau voltage rendah dekat sini, voltage rendah, maka adakah elektron dapat tenaga? Tak dapat. Adakah IB akan wujud? Tak ada. IB tak wujud. Okey, jalan cerita seterusnya panjang sikit Jalan cerita seterusnya adalah bila IB wujud, IB membentuk satu jambatan as if the bridge were connecting C to E, menyambungkan kolektor kepada emitter. Jambatan tu siapa yang nak jalan? Siapa yang nak merentasinya? Jawapannya adalah IC. So here, sekejap saya nampak macam saya punya slide nak jam. Betul. Tunggu jap. Dalam beberapa saat. Sorry lah, saya pakai barang murah je. Okay, nanti awak support banyak kan. Saya bolehlah beli mahal sikit. Okay, so IC ni mai pada mana? Collector current datang dari bateri. Bateri kan terminal positif dia ke atas, current keluar kat sini. So IC buat apa? IC flow masuk dalam LED. Kemudian dia nak rentas the transistor. Kalau ada jambatan, boleh tak dia rentas? Boleh. Merentaslah dia, masuk dalam terminal negatif and complete the circuit on the right hand side ni. Bila right hand side ni complete, apa berlaku pada LED? Nyalalah LED tu. Kalau IC tak boleh cross, maka tak menyalalah LED. Kenapa IC tak boleh cross? Mungkin sebab jambatan tak ada. Okay, jambatan tak ada. Kenapa jambatan tak ada? Sebab IB tak ada. Kenapa IB tak ada? Sebab voltage terlampau rendah. Kenapa voltage rendah? Sebab rintangan rendah. Kenapa rintangan rendah? Sebab cerah. Macam tu cara kita backtrack balik. So dia macam lagu yang nursery rhyme tu kan. Tanya sama pokok kan. Tanya sama pokok, kenapa ni sebab ni. Boleh patah balik kan. So the point is, apabila IB exists, IC can flow, IC boleh merentasi, IC can flow through transistor. Nampak ke tak? Nampak kan? Okay, Alhamdulillah. IC can flow through transistor, ataupun the transistor switch on, kemudian lampu akan menyala, LED light up. Macam tu ya. Okay, saya terang pakai mulut je untuk keadaan cerah. Okay, keadaan cerah boleh follow sama-sama, ataupun awak boleh pause dulu, awak cuba cerita pasal cerah. Okay, kalau dalam keadaan cerah, rintangan akan berkurang. Bila rintangan berkurang, maka voltan juga berkurang. Voltan across LDR. Apabila voltan tersebut kurang, tenaga yang diberi kepada elektron juga kurang. Jadi dapatkan elektron mengalir. Elektron tak boleh mengalir. Bila elektron tak boleh mengalir, IB tidak akan wujud. IB tak boleh wujud sebab harus hanya berlaku bila elektron boleh mengalir. So bila IB tak mengalir, ada ke jambatan ni? Jambatan tu, base tu, tapak tu ada ke? Tak ada. Okay, bila tak ada, maka IC yang keluar dari bateri hanya akan terberhenti di C, dekat kolektor saja. Sebab jambatan tak ada. Transistor ni
okey, akan tidak dapat dilalui oleh IC. Bila IC tak dapat complete the circuit, menyala ke LED? LED tak menyala. Macam tu cerita dia sebenarnya pendek saja. Tapi once awak dah dapat, memang awak akan dapati bahawa pendek. Cuma awak menerawang, nampak macam susahnya. Sebab awak tak faham konsep dia. Benda jadi di awang-awangan lah. Jadi macam panjang sangat mana ada panjang? Tak ada panjang Okay, that's it. Soalan pengiraan B1, hitungkan jumlah beza keupayaan, total potential difference across the resistor and LDR. Mana resistor LDR? Sini, resistor and LDR. Dia kata daripada sini sampailah sini, V dia berapa? Jawapannya tengok sini je pelajar. Jumlah voltan dekat resistor, V dekat resistor, tambah dengan V dekat LDR, will always sama dengan sebelah kanan sana, 6. Ni kita panggil potential divider. Tapi sama banyak ke? Adakah sini 3, sini 3? Jawapannya tidak. Satu akan lebih besar daripada yang satu lain. So dia tak boleh 3. Jadi jawapan sini 6. Okay, so 6V. Sini 6 volt jawapan dia. Kemudian 2 Roman, potential difference across resistor. Nak suruh cari V dekat resistor sahaja. Okay, V dekat resistor berapa? So soalan kan beritahu tadi VLDR, tengok sini, ni atas ni VLDR bersamaan dengan 1 volt. Saya bulatkan. Kan saya kata tadi, atas dengan bawah ni tak sama banyak. Dia bukan 3 dapat 6, bukan. Dia satu tinggi, satu akan jadi rendah. So kalau kat bawah ni 1 volt, kat atas ni berapa? Kat atas ni berapa? So jawapannya 5 volt. Macam mana cikgu dapat? Senang lah cikgu. 5 volt tiba-tiba keluar out of the blue kan? Bukan. Macam mana nak dapat 6 volt? Kalau kita dah tahu bawah ni 1, untuk dapat 6, kita kena tambah berapa? 5. So 5 tambah 1 tak ke 6. Okay, macam tu je, matematik mudah je. So betul lah saya cakap tadi, kalau belah atas besar nilai volt dia, belah bawah akan kecil. Begitulah sebaliknya. So jawapannya simply 5 volt, 5 volt sahaja. Okay, 2 markah 2 markah kita kena buat pengiraan itu termasuk 6 tolak 1. Dapatlah 5. Okay, nombor 3, maximum resistance of LDR for LED to be light up. Untuk LED menyala, berapa nilai R untuk LDR? Ini kita pakai formula. RLDR, resistance pada LDR, bahagi dengan jumlah resistor RLDR tambah dengan R yang 10 kilo ohm. Macam mana saya dapat 10 kilo ohm ni? Ni atas ni, ni 10 kilo ohm. Boleh nampak kot pen saya kan? So hasil tambah 2 ni, dia punya resistance. Okay, kemudian kita tutup kurungan, kita darab dengan V. V tu yang mana? V tu ni, bateri ni 6. Will be equivalent, akan sama dengan VLDR. Salah pula, saya mestilah mula dengan VLDR dulu kan. Sorry, susunan tak betul. VLDR. So formula dia, kalau kita nak cari VLDR, atas akan jadi RLDR. Kalau kita nak cari V 10 kilo ohm, dia akan jadi ke atas ni R 10 kilo ohm. Boleh rujuk buku banyak-banyak latihan ni ada je. Alright, so VLDR, RLDR. Kita nak cari, yang ni perlukan space yang
luas So VLDR berapa tadi? 1. Macam mana dapat? Tadi kan dah bagi VLDR 1. Okay, sama dengan RLDR, which is kita cuba cari sekarang. RLDR bahagi RLDR lagi, tambah dengan 10. Ok, 10 sini saya dapati daripada soalan resistance kat sini 10 kilo ohm. Dan saya would like to ignore the kilo here, sebab nanti jawapan akhir saya akan letak kilo terus. So saya letak 10 saja ya. Saya letak 10 saja, nanti jawapan akhir saya ingatlah saya letak kilo. Tak payahlah letak ribu, nanti jawapan jadi besar sangat. Tapi tak salah, nanti awak convert baliklah jadi kilo kan. Saya letak 10 je, saya tak letak kilo kat situ on purpose. Kemudian dalam V tadi 6. Okay, sini is mathematics. Kita ada 6 sini, buat lari pergi sini, jadi 1/6. So sekali lagi panjang jadi RLDR bahagi dengan RLDR tambah 10 sama dengan, buat di sana 1/6. Ok, kemudian selesaikan darab silang. Awak akan dapati 6R LDR sama dengan R LDR tambah 10. Ini darab silang tau. Awak terror kan, pandai awak ni. Sini darab ni, sini darab ni, macam tu lah kan. Ok, selesaikan yang tu. Sini 6 ni 6 kan, 6 LDR dengan RLDR saja. Ok, bawa pergi kiri. So 6 tolak 1 dapat 5 LDR 5 RLDR. Pening kan. Pelan-pelan awak yang minta essay awak yang minta essay kan. Nah saya bagi. So tolak 1, kemudian tinggallah 10. Ok, so matematik RLDR 10 bahagi 5 dapat 2. Letak balik kilo ohm. Itu jawapan dia. Ok, panjang sikit lah kan. Benda memang kalau first time buat memang susah kan. Kalau buat banyak kali tak adanya, biasa je. Baik, terus sebuah litar sistem penggerak kebakaran. Ini penting sebab awak kena tahu motif. Awak buat apa sebenarnya? Penggerak kebakaran. Bakaran ni melibatkan api haba. Okey. Itu penting So yang ni dia bagi soalan, bagi awak tempat kosong untuk awak isikan komponen-komponen bagi setiap petak tersebut. So kita tengok yang kat sini yang confirm yang confirm kita boleh tengok without hesitation. Kita kata yang ni memang bateri confirm lah dry cell kan untuk menghasilkan IC. Dan terminal positif mesti panjang dekat atas, which is positif. Kenapa positif ke atas? Current nak pergi belah sini, nak masuk dalam transistor dan sama arah dengan anak panah dalam transistor, which is producing forward bias. Yang tu for sure kan. Right. So untuk kepastian kita tengoklah dia punya pilihan. So tadi apa? AB AB bateri. Saya kering, tengok saya kering. Ok, tapi ada orientation dia. Ada yang positif ke atas, ada yang negatif ke atas. So yang negatif ke atas kita boleh cancel terus cancel, tak mau. Ok, negatif ke atas tak mau, nanti reverse bias, tak mau. Tinggallah T dengan V. Alright. So bahagian CD, mana CD? CD ni lah tempat kita letak barangan elektrik kita yang merujuk kepada sistem penggerak kebakaran. Dalam penggerak kebakaran mana lebih mustahak? Adakah loceng atau LED? Adakah loceng atau LED? Nak bagi kita alert bahawa kebakaran sedang berlaku,
Yang mana lebih sesuai? Adakah electric bell atau LED? So takkanlah LED nanti menyala je kan? Kita tengah tidur, lampu menyala, boleh sedar? Tak boleh sedar kan? Tak sesuai. Okay, so kita pakai loceng elektrik. Kita check, tinggal satu je kan? So T je jawapan dia. Termistor untuk bahagian EF. Okay, termistor adalah perintang peka haba yang rintangannya berubah mengikut suhu. GH will be perintang. Okay, confirm lah tu. Satu perintang, satu lagi apa dia panggil? Satu perintang tetap, satu lagi perintang variable lah, perintang yang boleh berubah nilainya. Alright. So AC, mana saya tulis jawapan Okay. Dan berdering. Ni soalan bagi tahu ni. Berdering. Mestilah pakai electric bell tadi. So secara ringkas kita akan pilih T lah kan. So yang pertama saya ringkaskan kita akan pilih dry cell yang terminal positifnya di atas, negatifnya di bawah, which is dry cell apa? Dia ada bagi nama tak? Y. Okay, so this is dry cell Y. Kita pilih Y. Kenapa Y? Kerana produce forward bias ataupun is in a forward bias connection dalam sambungan pincang hadapan. Forward bias, tadi saya dah cerita kan. So dalam forward bias nanti current pergi sini, naik atas, turun bawah, boleh masuk dalam transistor sebab arah diode dalam transistor sama dengan arah arus. Okay, yang kedua, electric bell. Kenapa pilih electric bell? Nombor 2, electric bell. Kenapa pilih electric bell? Kerana electric bell boleh produce sound. Simple je. Menghasilkan bunyi atau menghasilkan bunyi sewaktu kebakaran berlaku. Okey, kemudian yang ketiga adalah dari segi bahagian ni, bahagi EF kita letak termistor EF. Termistor. Apa pilihan lain selain termistor? Bahagian-bahagian lain kan pakai LDR kan? Termistor. Apa beza termistor dengan LDR? Rintangannya berubah. The resistance changes with changes of temperature. Bahasa Melayu, rintangannya berubah mengikut perubahan suhu. Bila bila temperature meningkat, rintangan juga akan berkurang. Yang ni kena ingat lah, termistor ni sifat dia. Seperti saya maklum tadi, kalau termistor ada dekat atas, cerita dia lain sikit. Ni termistor kat sini kan. Termistor. Saya ambil masa sikit sekejap sekejap lagi saya cerita lain, boleh? Saya habiskan dulu, saya cerita pasal automatic switch yang guna termistor pula. Sekejap ya. Alright. So yang keempat, kita akan letak resistor. Resistor ni maksudnya fixed resistor, nilainya tetap. Okay, kenapa nak letak resistor? To produce the potential divider. Potential divider. Okay, so last point will be choosing T. Saya pilih T because akhirnya saya buat juga kotak kan. Tadi nak buat ringkas-ringkas. Produce because tulis balik
ciri-ciri ni sebelah kiri. Users Y, lepas tu dot sampai habis, and resistor. Lengkap 10 markah macam tu So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, back to the question. Bagi yang tanya-tanya, lah cikgu, kenapa thermistor duduk kat atas? Soalan tadi LDR duduk kat bawah cikgu. Perintah yang boleh berubah rintangan dia duduk di bawah. Sekarang duduk di atas. Okay, saya cerita. Bagi kes yang duduk di atas, awak kena tentukan dulu apa berlaku di atas, kemudian turunkan ke bawah. Okay, dengar Dalam keadaan panas, hot. Sebab kita nak terus uji lah kan. Betul ke kalau kebakaran penggera boleh berbunyi? Okay, so dalam keadaan panas, apa berlaku pada rintangan termistor? Rintangan termistor akan berkurang. Sebaik rintangan termistor berkurang, apa berlaku kepada kepada beza keupayaan atau voltage across termistor? Jawapannya turut berkurang. Dia follow je. Okey, ambil yang ni, V rendah ni, V berkurang ni, kita transfer pergi bawah. Tapi kita tulis V meningkat. Kenapa pula cikgu? Kan cikgu kata transfer. Kenapa cikgu tulis meningkat pula? Kan saya cerita tadi, 1 voltan, kalau voltan di atasnya tinggi, kalau voltan di atasnya rendah, voltan di bawah akan jadi tinggi. Tengok tak rajah tadi ni. Kalau atas ni 1, atas ni kalau bawah ni 1 volt, atas jadi 5. Kan besar tu. Kenapa jadi besar? Sebab nak cukupkan 6. Begitulah sebaliknya. Kalau rintangan di atas rendah, okey, rintangan voltan di bawah, voltan di atas rendah, voltan di bawah akan jadi tinggi. Sorry kalau awak pening Kalau awak pening, sorry tau. Awak boleh skip je. Kalau awak pening, baik awak skip kan, daripada awak dengar sini buat pening tapi saya cuba yang terbaik dah tu. Saya cuba terbaik. So inilah dipanggil potential divider. Nilai voltan bagi sebelah kanan ni dibahagi 2, tapi tak sama banyak. Satu besar, satu kecil. Siapa yang follow saya punya YouTube channel lama dah, boleh dah pernah tengok saya explain pasal automatic switch, dia faham lah. Atau lebih baik awak rujuk cikgu awak lah kalau awak pening kat sini kan, sebab tajuk ni sangatlah famous. So V tinggi, apa jadi? Bila V tinggi dekat bawah, maka berlaku tak IB atau terhasil tak IB. V ni apa? V ni tenaga. Bagi kat siapa? Bagi dekat elektron. Supaya apa? Elektron boleh mengalir. Kenapa? Kalau elektron mengalir, terhasillah arus tapak. Adalah arus tapak. Okey. Kenapa tentukan kat bawah cikgu? Sebab atas ni tak ada nama. Dia bukan litar apa-apa pun. Atas ni, litar yang disambungkan kepada termistor ni, dia tidak mempengaruhi secara terus apa yang berlaku di bahagian tapak. So kita kena tentukan lah apa berlaku pada voltan di bahagian tapak untuk tahu IB ada ke tak ada. So IB ada. Bila IB ada, jambatan ni wujud tak? Wujud. Jadi IC boleh mengalir tak? Boleh. IC yang mengalir daripada bateri yang terminal positifnya di atas akan mengalir dan dapat melalui transistor dan melengkapkan litar. Jadi apa sahaja yang diletak pada CD akan berfungsi. Contohnya sini kita letak electric bell tadi, hiduplah dia. Electric bell akan berbunyi. So cut story, long short apa benda aku cakap ni, untuk kita pendekkan cerita tadi, CD atau alat penggera yang kita letak sini, electric bell ni, akan hidup dan berbunyi apabila dalam keadaan panas. So betul lah fungsi dia tu. Alright. Kita tengok berapa minit dah saya video kan ni. 50 minit dah. Nasib awak lah. Siapa yang rasa saya cakap slow, boleh buka laju sikit. Boleh lajukan the speed of video. Tekanlah 1.5 ke 2 ke. Selesai dah soalan 10. Mari kita tengok soalan
11. Baik, soalan 11 ni tajuk optik kan. Kita boleh nampak soalan menggunakan kanta. Okey. Dan ada dua rajah kanta X, kanta Y. Kemudian kita tengok, oh yang ni titik fokusnya hampir dengan kanta. Ini titik fokusnya jauh dari kanta. Titik fokus kan. Titik fokus tu apa? Satu titik di mana cahaya tertumpu, cahaya jatuh atasnya. Ni titik fokus. Tu titik fokus. Panjang fokus kita ambil dari optical center, tengah-tengah kanta tu, sampailah ke titik fokus tu adalah focal length. Panjang fokus, panjang fokus sini sampai sini. Okey. So ni yang dia bagi ni F dia lah, F kecil, panjang fokus. Panjang fokus, bukan titik fokus. Titik fokus tu titik lah, titik. Okey, tu asas dia kan. Baik, soalan tanya, apakah maksud panjang fokus? Tadi kan saya dah cerita, panjang fokus tu apa? Kita ukur dari mana sampai mana? Daripada optical center ni sampailah ke titik fokus. So in a sentence, kita boleh tulis sebagai jarak, distance between, di antara, okay, F iaitu focal point to the, sehingga ke optical center. Centron pula dah. Endun ke apa? Center. Okay. Optical center. Sorry yang tulisan optical center. Alright. Jarak daripada titik fokus kepada tengah kanta. Titik tengah optik kanta. Alright. B. B hati-hati belajar. Yang ni memang standard. Soalan 11 akan ada soalan 5 markah. Soalan 5 markah ni bahaya sikit. Sebab apa? Dia ada soalan dalam satu ayat yang panjang. Mana markah-markahnya? Jom bandingkan. Pertama, bandingkan ketebalan. Bandingkan ni saya nak highlight, sebab saya akan baca berkali-kali. Awak pun sama juga. Awak kena baca berkali-kali, berulang kali. Kenapa nak baca berulang kali? Bukan baca macam ni, bandingkan, bukan macam ni. Pertama soalannya, bandingkan ketebalan kanta. Satu apa ni? Satu markah. Kedua, bandingkan. Nampak? Saya baca balik. Bandingkan sudut theta. Markah ke dua. Bandingkan panjang fokus. Markah ke 3. Situ saja sudah ada 3 markah. Awak jangan pergi buat satu ayat panjang-panjang. Ketebalan kanta tinggi, tebal, sudut rendah, bla bla bla, panjang. 3 separate sentence. 3 perbandingan dalam 3 ayat. Okey, tu akan bagi awak 3 markah. Sorry yang ni 1 lah kan, 1 markah. Alright. Kemudian mana lagi? 2 markah. Seterusnya, berikan satu kesimpulan mengaitkan hubungan hubungan antara ketebalan kanta, sudut theta dan panjang fokus. Soalan ni minta awak buat kesimpulan yang menghubungkan ketiga-tiganya. Yang ni hubungkan ketebalan. Kalau ketebalannya meningkat, apa jadi kepada sudut theta, apa jadi juga pada panjang fokus. So in one sentence, this will give you 1 mark. And final one, fenomena fizik yang terlibat. 1 lagi markah. Okay, hati-hati So untuk jawab soalan ni, mari kita tengok. Pertama, bandingkan ketebalan kanta. Buka mata luas. Tengok rajah. Mana tebal ni? Mana tebal? Rajah 11.1 ke 11.2? 11.1. Saya tulis sini sebab ruangan dia banyak kat sini. So dari segi ketebalan kanta, bahasa Melayu pula, kanta dalam rajah, nanti awak tulis penuh tau, 11.1 lebih tebal dari 11.2. Ni saya buat ringkasan, nanti awak tulis penuh ya. Tolonglah tulis penuh.
Cukup je masa awak. Okey, ketebalan kanta. Itu yang pertama. Poin kedua dari segi apa? Sudut theta. Mana sudut theta? Ni theta kan? Ni nampak macam tirus. Ni nampak macam besar lagi. So 11.1 juga. Theta dalam darjah 11.1 lebih besar dari 11.2. Sekali lagi, nanti exam buat penuh, tulis penuh ya, ayat yang penuh. Ketiga, bandingkan panjang fokus. Ini kan lebih panjang, 11.2 lagi panjang daripada 11.1. So panjang fokus dalam darjah 11.1 lebih pendek dari 11.2. Okay, settle 3 markah situ. Kita buat yang keempat, iaitu dari segi hubungan antara ketebalan theta dan panjang fokus. Okey, semakin, yang ni awak buat ayat penuh juga ya. Sorry ya, saya kena buat ringkas ni. Semakin bertambah ketebalan kanta atau kanta yang tebal menghasilkan theta yang lebih besar dan panjang fokus yang lebih pendek. Kita relate dengan 11.1. 11.1 tebal. Ni kanta X ni tebal. So sebab dia tebal, theta dia jadi besar dan panjang fokusnya jadi pendek. Macam tu, in one sentence. Okey. Dan nombor 5, apa konsep atau fenomena fizik? Soalan tanya fenomena kan. Ni kan kanta tembus, cahaya tembus lalu dibengkokkan, bend. Apakah fenomena yang menyebabkan cahaya boleh dibengkokkan? Jawapannya pembiasan cahaya. Okey, pembiasan cahaya, refraction of light ray. Alright. Habis, itu 5 markah. C, satu alat mengandungi kanta Q yang digunakan oleh seorang pemotong batu permata untuk meneliti batu permata yang kecil dengan lebih jelas. Ni secara ni soalan sudah bagi tahu bahawa objek yang dia nak tengok tu kecil, dan make sure yang dia nampak tu jelas, boleh nampak dengan jelas. Tu alat dia tu. Terang bagaimana kanta Q boleh digunakan sebagai kanta pembesar. Okay, kanta Q ni on the first place, kita boleh letak poin pertama. Kanta Q adalah mesti kanta convex. Kanta convex dalam bahasa Melayu adalah kanta cembung, dui cembung. Kenapa nak pakai convex lens? Selain pada kita pakai convex lens untuk menghasilkan magnified, kita juga memastikan jarak objek U mesti lebih kecil dari focal length lens yang kita guna. Kenapa? Untuk memastikan image is magnified. Okay, image is magnified. Yang ketiga, the virtual image, ni panjang sikit. Dia menghasilkan virtual image is formed from terhasil daripada two extrapolated line that intercept. Okay, image yang terbentuk adalah hasil persilangan dua garisan extrapolate yang bersilang. Dan yang keempat, kita boleh tulis juga bahawa image yang terbentuk adalah lebih besar dari objek. Image is larger than object. The size of image is larger than the size of object. Barulah dia jadi kanta pembesar. Alright. Next, D, soalan yang terakhir. Struktur asas kamera telefon pintar.
didapati imej yang dihasilkan adalah kurang jelas. Itu kehendak soalan tu. Imej dia tak jelas lah pula. Okey, kenapa? Kita tengok rajah ni. Okey, dia tunjuk dia punya bukaan dalam kamera phone. Anda dikendaki mengubah suai kamera supaya kanta kamera akan tahan lama. Pertama, tidak mudah rosak. Kedua, dan dapat menghasilkan imej yang jelas. Okey, so itu kehendaknya diberi. Anda mesti memberikan pengubahsuaian terhadap ciri-ciri kanta, panjang fokus kanta, ketumpatan optik kanta, saiz bukaan atau ciri-ciri lain serta alat tambahan pada kanta. Kat sini dia dah bagi awak outline. Pertama, panjang fokus, ketumpatan optik 2, saiz bukaan 3, alat tambahan 4. Okey, so yang tu kita boleh guna. Kalau tak cukup juga, kita boleh tambah mana-mana yang sesuai. Okey, kita selesaikan soalan ni soalan yang terakhir. Saya guna bawah ni Okey, ataupun saya buka je skema dia lepas tu saya explain kejap. Mana? Boleh nampak ke? Boleh nampak ni. Okey, so saya buka skema dia, kemudian saya explain kan, supaya lebih efektif. Alright, ni skema dia. Alright, yang pertama soalan kita tadi, bagikan dari sudut panjang fokus, focal length. Nak buat focal length yang panjang ke pendek? Jawapannya longer. Tengok soalan skema pun sudah menggunakan the apa panggil macam imbuhan kan, lebih panjang. Bukan imbuhan, apa benda? Okey, longer, lebih panjang. Longer, bukan long saja. Longer. Kalau big, bigger. Kalau short, shorter. Okey, reason kenapa nak longer? To produce big magnification, supaya menghasilkan pembesaran yang lebih besar. Kenapa tak tulis magnification je? Increase magnification. Tengok dalam soalan. Soalan mungkin sudah pun menyatakan bahawa magnification tu dalam soalan. Ada tak? Dia pun tak ada tak ada. Bolehlah kalau tak ada, bolehlah awak tulis higher magnification. Sebab tu ada dalam ni. So produce bigger magnification. Kenapa nak magnify cikgu? Dah alat dia pun nak tengok objek yang kecil kan, supaya lebih jelas. Nak bagi image awak lebih jelas. Sebab sini kurang jelas. Alright. Kedua, dari segi ketumpatan optik. Okey, dari segi ketumpatan optik mestilah tinggi. Higher. Ini sepatutnya higher optical density. Kenapa higher optical density? Higher optical density meaning the focal length are going to be shorter. Focal length akan jadi lebih pendek. Focal length akan jadi pendek. Kenapa kita nak focal length pendek? Sebab kita akan hasilkan kanta. Kita akan guna kanta yang focal lengthnya pendek dan muat dalam phone yang nipis. Maka telefon pintar lebih nipis. Bayang kalau focal length dia panjang macam ni kan. Tengok ni, macam gini kanta dia. Kita pakai kanta ni, focal length ni punya panjang. Nanti nak bentuk image tu, kita kena make sure yang body smartphone tu mesti duduk ataupun cover the focal length. Tu yang jadi tebal tu. Nanti phone awak jadi tebal. Macam phone-phone yang dulu, yang old school memang dia tebal. I mean the old school yang dah ada kamera bukan old school yang dulu-dulu yang tak ada kamera tu. Itu biasalah. Yang awal-awal kejadian smartphone ada agak sedikit tebal kerana memakai kanta yang focal lengthnya panjang. So kita ambil focal length pendek supaya smartphone jadi lebih nipis.
Kenapa? Macam mana nak jadi focal length dia pendek? Kita pakai optical density yang lebih besar. Okay. So ketiga, saiz bukaan kamera, aperture dia punya pintu depan dia untuk cahaya masuk tu mestilah bigger. Okay, lebih besar. Kenapa nak bigger? Kerana to allow more light to enter. Lebih banyak cahaya masuk, lebih cerah lah image-nya. Lebih cerah. Alright. Seterusnya, bilangan kanta kita boleh pakai more number of lens. Okay, ini tambahan lah kan. Pakai kanta yang lebih banyak supaya menghasilkan image yang lebih besar, bigger image. Okay, seterusnya boleh juga ciri-ciri keselamatan, menambah penutup kanta loop sinar, transparent lens cover. Sekarang kan banyak jual kat pasaran. Kita tambah lens cover kan, supaya bila diletakkan di permukaan dia tak akan tercalar, to prevent the scratches or dust. Scratches dengan dust ni boleh contribute kepada image yang blur lah, image yang tak jelas, tak cantik kan, kurang jelas. Dan yang terakhir adalah kadar pengoksidaan kanta rendah. Kita pilih lower lens oxidation rate. Kanta pun ada oxidation rate. Kenapa? Kalau kanta oksidas cepat jadi apa? Image awak akan blur. So make sure the oxidation rate is low atau lower to avoid blurred lenses. Nanti kamera awak kabur. Nanti ada permukaan oksigen kan, dia teroksida, so tak jelas lah. Macam tu. Alright. So 1 jam lebih dah ni video ni. Saya harap tercapailah dia hajat lah. Awak nak tengok sangat bincang esei tapi macam tu lah. Untuk jadikan dia pendek tu payah. Saya kan tak boleh nak cerita pendek-pendek, nanti tak sampai pula kan. So harap boleh membantu. Itu sahaja. Jumpa lagi dalam video-video yang seterusnya. Keep supporting saya punya channel. Terima kasih. Semoga fizik anda semua A+, InsyaAllah. Amin. Bye. Assalamualaikum.